Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hib waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT. Pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan. Itu asalnya adalah pada hari Sabtu yang ketiga anjuran surau Al-Ikhlas, Bukit Jelutong Shah Alam, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul, hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Tetapi kita bawa ke hari Sabtu yang keempat kerana ada halangan pada hari Sabtu ketiga yang lalu. Dan kuliah kita pada malam ini juga mungkin agak ringkas. Kita hanya akan menfokus kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta Al-Misriyah. Darul Ifta Al-Misriyah itu pusat fatwa negeri Mesir, khusus berkaitan tentang isu Tauhid 3. Jadi saya baca dan saya terjemah serta huraikan fatwa ini di muka surat 96. As-soal: Hunaka syabun fi ihda qura muhafazatil bahirati yaqumu bi takfiri kulli ahli al-qaryati. Ini satu fenomena yang sangat menyedihkan orang-orang muda yang baru ada kesedaran, ada semangat tentang menghayati ajaran Islam, tetapi terjerumus kepada kesilapan, mudah menyesatkan dan mudah mengkafirkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan menyebutkan di sana ada seorang pemuda di salah sebuah kampung di daerah Bahirah di negeri Mesir, yang mana dia ini mengkafirkan seluruh ahli kampung dia. Orang-orang kampung dia semua dia kafirkan. Kenapa? Bihujjatin annahum yatawassaluna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a ila Allah taala. Alasannya adalah orang kampung dia ini bertawassul dengan Nabi SAW di dalam berdoa kepada Allah. Wa yatabarrakuna bi ziyarati maqami. Alhamdulillah. Minta maaf. Wa yatabarrakuna, dan mereka itu, orang kampung itu mengambil berkat dengan cara menziarahi maqam Sayyidina Al-Husain. Makam Sayyidina Husain itu cucu Rasulullah SAW alaihi salam. Alhamdulillah. Wa yadda'i anna kulla man yaf'alu dhalika yakunu minal musyrikin. Dan pemuda ini mendakwa bahawa setiap orang yang melakukan demikian, bertawassul dalam berdoa dengan Nabi SAW, kemudian mengambil berkat dengan mazarahi makam orang-orang soleh, makam cucu Nabi SAW, mengambil berkat di situ, itu adalah orang musyrik. Alladzina kanu yu'minuna bi tauhidi rububiyyati wala yu'minuna bi tauhidil uluhiyah. Yang mana orang-orang ini mereka hanya beriman dengan tauhid rububiyah, tetapi dalam masa yang sama mereka tidak beriman dengan tauhid uluhiyah. Jadi inilah yang dijawab oleh sahibul fadilah Profesor Dr. Sheikh Ali Jum'ah hafizahullah taala dalam mudzakarah yang dianjurkan di UIA, di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, beberapa hari yang lalu, kalau tidak silap saya itu pada hari Selasa, pada hari Selasa yang lalu, diadakan muzakarah di situ dan diajukan soalan
oleh Sahibus Samahah Mufti Negeri Pahang tentang dakwaan sebahagian yang mengatakan bahawa tidak ada beza pun ya, tauhid 3 ke tauhid sifat 20 sama saja sebenarnya. Jadi Dr. Syekh Ali Jemaah dengan jelas menafikan dakwaan tersebut. Ia tidak mungkin sama kerana tauhid 3 ini adalah tauhid yang membawa natijahnya kepada mengkafirkan orang-orang Islam. Paling tidak membawa kepada mengatakan orang musyrikin sama seperti orang Islam, sama-sama bertauhid dengan tauhid rububiyah, dan orang Islam sebenarnya musyrikin kerana sama-sama syirik dalam tauhid uluhiyah. Jadi ini yang disebut oleh Darul Ifta Al-Misriyah. Ini yang disebutkan dalam soalan ini. Dan akan dijawab oleh Darul Ifta, iaitu mendakwa bahawa orang-orang Islam yang bertawassul dan mengambil berkat ini hanya bertauhid rububiyah sahaja, tapi tidak ada tauhid uluhiyah. Lalu soalannya, fahal hunaka anwa'un litauhid? Adakah di sana ada jenis-jenis tauhid rububiyah lain, uluhiyah lain? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, wahal kana al-musyrikuna muqirrina bi tauhidir rububiyah? Adakah orang-orang musyrik mereka itu mengiktiraf tauhid rububiyah? Wa halit tawassulu bin Nabi SAW wa tabarruku bi ziyarati maqamatil awliya'i yu'adu syirkan kama yaqulu. Dan adakah bertawassul dengan Nabi SAW dan bertabaruk mengambil berkat dengan menzarahi kepada makam para wali itu dianggap syirik sebagaimana yang didakwa oleh pemuda tersebut? Al-jawab, ini yang dijawab oleh Darul Ifta Al-Misriyah, yajibu alal muslimi ayahzara minal mujazafati fit takfir. Ya, ini kita kena ambil perhatian yang sangat serius ya. Jangan kerana hanya kan berbeza pandangan, jangan hanya kerana berbeza politik misalnya, orang itu begitu gopoh, gelojoh mengkafirkan umat Nabi Muhammad SAW. Wajib kata setiap orang Islam itu menjauhi daripada gopoh gapah dalam mengkafirkan umat Nabi Muhammad SAW, hatta la yaqa'a tahta ta'ilatil wa'id, supaya dia tidak terjerumus di dalam amaran yang diberikan dalam hadis Nabi SAW, la yarmi rajulun rajulan bil fisqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kazalika. Tidaklah seorang lelaki ataupun termasuk juga seorang wanita melontarkan tuduhan kepada seorang lelaki yang lain, satu orang Islam menuduh orang Islam yang lain bil fisqi, mengatakan orang itu fasik, dan juga tidaklah menuduh dia dengan kufur, mengatakan orang itu kafir, kecuali berpatah balik tuduhan itu kepada orang yang menuduh, sekiranya orang yang dituduh tidak sebagaimana yang dituduh. Dia kata orang itu fasik, padahal orang itu tidak fasik, maka yang menuduh itu yang sebenarnya fasik. Dia mengatakan orang itu kafir, sedangkan orang itu tidak kafir, maka orang yang menuduh itulah yang sebenarnya akan menjadi kafir. Rawahul Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, min hadisi Abi Dzarrin radhiyallahu anhu wa qaulihi alaihi salatu wassalam, dan juga supaya tidak terjerumus di dalam apa yang disebut dalam hadis Nabi SAW, idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma, apabila seorang itu mengkafirkan saudaranya, maka telah pasti tuduhan kafir itu berlaku kepada salah seorang daripada keduanya. Maknanya bila A mengkafirkan B, maka sama ada A yang kafir atau B yang kafir. Kalau B kafir sebagaimana yang dituduh oleh A, okey. Tetapi kalau B tidak kafir, maka tuduhan kafir itu berpatah balik kepada A yang menuduh tadi. Jadi kita kena sangat berhati-hati. Hadis sahih rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim min hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa qaulihi alaihi salatu wassalam, la'nul mu'mini ka qatlihi wa man ramma mu'minan bi kufrin fahuwa ka qatlihi. Melaknat orang mukmin itu seolah-olah membunuh dia, dan barang siapa yang melontarkan tuduhan terhadap seorang mukmin dengan tuduhan kafir, maka orang itu seperti telah membunuhnya. Sekarang kita begitu bimbang dan sedih melihat di dalam Facebook, dalam ruangan-ruangan komen, dengan sewenang-wenangnya orang-orang itu menuduh kepada orang Islam sebagai kafir. Bahkan baru-baru ini ketika satu orang Arab Suria yang tinggal di Terengganu, Muhib Khawli, beliau memperlekehkan keilmuan Al-Imam Abu Hanifah, ada masuk komen di dalam ruangan komen
mengatakan Imam Abu Hanifah itu 200% kafir. Waliyahzubillah, bukan calang-calang orang yang dikafirkan, bukan hanya satu orang ahli maksiat misalnya, kaki minum arak misalnya. Bahkan imam yang soleh yang menjadi imam mazhab, salah satu daripada 4 mazhab yang muktabar, sampai tergamak dituduh kafir oleh orang yang tidak mengambil hirau tentang amaran yang diberi oleh Nabi SAW. Padahal Nabi SAW memberi amaran melaknat orang mukmin itu seperti membunuhnya. Barang siapa yang menuduh seorang mukmin dengan tuduhan kafir, maka sama seolah-olah dia telah membunuh orang tersebut. Rawahul Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari min hadis Thabit ibni Ad-Dhahhak radhiyallahu taala anhu. Lalu diterangkan lagi, wa taqsimu tauhid ila al-uluhiyyati wa rububiyyati huwa min taqsimatil muhdatsati allati lam tari anis salafis salih. Ini juga disebut oleh Sahibul Fadilah Syekh Dr. Ali Jum'ah di UAE baru-baru ini bersangkutan dengan soalan yang ditanyakan, iaitu sebenarnya pembahagian tauhid kepada tauhid 3 ini atau tauhid uluhiyah rububiyah ini adalah pembahagian yang direka-reka, yang tidak ada dipegang oleh salafus soleh. Kalau setakat pembahagian itu sahaja muhdats, baru, masih okey. Tetapi huraian terhadap pembahagian itu juga tidak dipegang oleh salafus soleh. Tidak ada salafus soleh yang mengatakan bahawa orang-orang musyrik bertauhid dengan tauhid rububiyah. Tidak ada salafus soleh yang mengatakan orang-orang mukmin menjadi kafir, menjadi musyrik semata-mata kerana beramal dengan tawassul, tabarruk dan juga istighasah. Bahkan sesiapa yang menonton dialog di Perlis pada 11 Februari yang lalu, iaitu dialog berkaitan dengan aliran Wahabi, dan aliran Wahabi adalah aliran yang mensyirikkan dan mengkafirkan orang yang beristighasah dengan para wali dan juga para nabi selepas kewafatan mereka. Saya bertanya, kalau dahulu masa dalam satu musyarat saya bertanya dalil Quran hadis, mereka tidak dapat bawakan, hanya mereka mendakwa dalil banyak. Tapi bila saya minta satu dalil, mereka tidak boleh membawa dalil yang mengatakan bahawa istighasah bil amwat itu syirik. Lalu dalam dialog saya bertanya, kalau adalah ulama di kalangan salafus soleh yang berpegang bahawa istighasah bil amwat itu syirik, juga gagal dibawa oleh yang mempertahankan fahaman Wahabi, iaitu Ustaz Salman Ali, gagal bahkan membawa fakta yang tidak tepat, mengatakan kononnya Al-Imam Ibn Aqil mengharamkan istighasah bil amwat. Pertama, Al-Imam Ibn Aqil sebagaimana kita sebutkan dalam kuliah yang lalu, beliau bukan salaf. Dan juga yang kedua, beliau termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah yang menerima al-istighasah bil awliya'i was salihin hatta ba'da wafatihim, yang menerima meminta tolong atas jalan asbab, atas jalan hakikat hanya kepada Allah, dengan para wali, dengan para nabi, tidak ada beza ketika mereka masih hidup atau selepas kewafatan mereka. Jadi ini adalah akidah yang bid'ah, pembahagian yang bid'ah yang tidak datang daripada salafus soleh. Wa awwalu man ahdatsaha ala ma huwal masyhur wa Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi kalau mengikut pendapat yang masyhur, awal-awal tokoh yang mereka pembahagian tauhid kepada uluhiyah lain, rububiyah lain ini adalah Syekh Ibn Taimiyah. Jadi ada sebahagian orang dia tak faham isu. Oh, dia kata tak, sebelum Syekh Ibn Taimiyah ada ulama sekian menyebut tentang rububiyah, ada ulama sekian menyebut tentang uluhiyah. Dia bukan masalah istilah, istilah rububiyah dan uluhiyah itu ya mungkin sudah ada awal lagi sebelum pada Imam Ibn Taimiyah. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah menhuraikan tauhid rububiyah diimani oleh orang-orang musyrik dan mendakwa bahawa tauhid uluhiyah itu tidak ada pada orang-orang Islam yang mengamalkan tawassul, tabarruk dan istighasah. Inilah yang direka oleh Imam Ibn Taimiyah dan bukan diambil daripada generasi salaf. Summa akhadahu anhu man takallama bihi ba'da dzalika. Jadi dikutip pandangan beliau ini oleh sebahagian daripada orang-orang yang berbincang tentang isu ini. Wa hasilu qawlihi fi dzalika, dan summary ataupun rumusan pandangan Ibn Taimiyah dalam isu tauhid uluhiyah rububiyah ini adalah anna rububiyyah hiya tauhidullah bi af'alihi wal uluhiyyah hiya tauhidullah bi af'alil ibad. Rububiyah itu adalah mengesakan Allah dengan perbuatan Allah. Maknanya tidak ada yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mendatangkan penyakit, yang menyembuhkan penyakit, yang memberi manfaat, yang menolak mudarat dan sebagainya, melainkan Allah semata-mata. Jadi mentauhidkan Allah pada perbuatan Allah. Dan ini benar.
Dan ini dalam pengajian Tauhid Sifat 20 disebut sebagai wahdaniyatul af'al, keesaan pada perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Jadi setakat itu tidak ada masalah. Wal uluhiyah hiya tauhidullahi bi af'alil ibad. Sementara tauhid uluhiyah pula adalah mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Mana hamba-hamba hanya menyembah, beribadah kepada Allah semata-mata. Tidak menyembah, tidak beribadah kepada selain daripada Allah Ta'ala. Jadi ini juga benar dan ini tidak ada pertikaian. Dan kata beliau lagi, wa annahuma idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Dan bahawa tauhid rububiyah dan uluhiyah ni kalau disebut pada tempat yang sama maknanya berbeza. Dan apabila disebut pada tempat yang berbeza berarti maknanya sama. Jadi setakat itu tidak ada masalah. Anna ahadahuma yatadammanul akhar indal infirad. Kalau disebut satu-satu maka rububiyah itu sudah mengandungi uluhiyah dan sebaliknya. Wa yahtassu bi ma'nahu indal iftiqtiran. Tapi kalau disebut pada waktu yang serentak uluhiyah dan juga rububiyah, maka masing-masing mempunyai makna yang berbeza. Ini kesimpulan daripada pandangan al-Imam Ibn Taimiyah. Fal uluhiyatu tatadammanu rububiyyata wa rububiyyatu tastalzimu al-ilahiyah. Jadi uluhiyah ini mengandungi rububiyah, demikian rububiyah juga melazimkan adanya uluhiyah. Wa hadzal kalamu ila hadzal qadri la iskala fihi. Maka kata Darul Ifta Al-Misriyah, kesimpulan pandangan Ibn Taimiyah kalau sekadar itu tidak ada masalah, la iskal, tidak ada sebarang kemusykilan di situ. Masalahnya ialah illa annahu tajawazahu ila za'mi bi anna hadza tauhid wahdahu la yakfi fil iman. Jadi kecuali yang jadi masalah adalah perbincangan itu melampau daripada sekadar yang disebutkan tadi kepada mendakwa kononnya tauhid rububiyah ini semata-mata tidak memadai dalam beriman. Dan mendakwa lagi wa annal musyrikina mukirruna bi tauhid rububiyah. Dan kononnya orang musyrik juga mengiktiraf tauhid rububiyah. Ini kita telah terangkan berkali-kali berpunca daripada salah tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang antara lain Allah Ta'ala menegaskan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya pada orang musyrik siapa yang menciptakan langit dan bumi, nescaya orang musyrik akan menjawab Allah. Jadi mereka salah faham menyangkakan bahawa ayat Quran itu menjadi dalil bahawa orang musyrik bertauhid secara rububiyah. Padahal itu tidak menjadi bukti bertauhid. Bahkan tauhid dan syirik ini dua perkara yang bertentangan. Tak mungkinlah orang musyrik bertauhid baik rububiyah maupun uluhiyah. Pengakuan itu hanya menunjukkan kelemahan mereka daripada mempertahankan kebatilan mereka menyembah berhala. Kerana berhala pasti tidak menciptakan langit dan bumi. Kalau diasak dengan hujah secara ilmiah, mau tidak mahu mereka terpaksa mengaku kalau bukan berhala mereka yang mencipta langit dan bumi tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka tetap mensyirikkan. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman fa'anna yufakun. Lalu selepas itu kemanakah mereka dipalingkan, yakni kepada kesyirikan. Mereka tetap syirik dari segi rububiyah. Wal qawlu bi anna wa anna kathiran min tawaifil ummah minal mutakallimin baghairihim qad iktasaru alaihi wa ahmalu tauhid al-uluhiyah. Jadi mendakwa lagi kononnya ramai di kalangan golongan umat Islam ini, di kepada kalangan mutakallim, ahli-ahli kalam dan juga selain daripada mereka hanya berpada dengan tauhid rububiyah tetapi menabaikan tauhid uluhiyah, mengesakan Allah sebagai Tuhan yang disembah. Wal qawlu bi anna tauhid rububiyah la yakfi wahdahu fil iman huwa qaulun mubtada'un mukhalifun li ijma'il muslimin. Dan dakwaan kononnya tauhid rububiyah ini tidak memadai semata-mata dalam beriman, hanya tauhid rububiyah tidak memadai. Ini adalah pandangan yang bid'ah dan bercanggah dengan ijma' orang Islam. Ini bukan akidah salaf. Kalau mereka mendakwa inilah akidah salaf, itu dusta. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawakan bukti-bukti kalau kamu memang benar berpegang dengan akidah salaf. Jadi ini bercanggah dengan ijma'il muslimin qabla Ibn Taimiyah. Jadi sebelum Imam Ibn Taimiyah membawa pandangan ini, umat Islam telah ijma' bahawa rububiyah itu memastikan uluhiyah dan sebaliknya. Bal wa mukhalifun li kalamihi nafsihi. Bahkan bercanggah dengan kalam beliau sendiri yang mana beliau telah mengaku bahawa tauhid uluhiyah mutadamminun li tauhid rububiyah
bahawa tauhid uluhiyah itu sudah mengandungi rububiyah, wa anna tauhid rububiyah mustalzimun li tauhidil uluhiyah, dan bahawa tauhid rububiyah itu memastikan tauhid uluhiyah, itu kalam beliau sendiri. Jadi berlaku tanaqud, berlaku contradiction antara konsep Al-Imam Ibn Taimiyah dengan percakapan beliau sendiri. Fa inna butlana lazim ya dulu ala butlani malzum. Kerana kalau terbatal salah satu yang melazimkan, yang dilazimi juga terbatal. Jadi tak mungkin hanya ada uluhiyah tak ada rububiyah, ataupun sebaliknya hanya ada rububiyah tidak ada uluhiyah. Kerana lazim dan malzum terbatal. Yang malzum dengan terbatalnya yang lazim. Yang melazimkan batal, yang dilazimi juga batal. Jadi fa idza lam yakunil musyrikuna muqirrina bi tauhidil uluhiyah fala yasihu za'mu ba'da dzalika annahum kanu muqirrina bi tauhidir rububiyah. Jadi apabila jelas ya orang-orang musyrik itu mereka itu tidak beriman dengan tauhid uluhiyah, mereka menyembah kepada selain daripada Allah, maka tidak betul mendakwa kononnya mereka itu masih beriman dengan tauhid rububiyah. Itu batil. Daruratu intifa'il malzum bi intifa'il lazim. Kerana apabila yang lazim itu terbatal, itu uluhiyah itu terbatal, maka yang malzum iaitu rububiyah juga terbatal. Wa idza sahha iqrarul muslimi bi tauhidir rububiyah fala yajuzu ay yud'a annahum la yu'minuna bi tauhidil uluhiyah. Begitu juga setelah kita itu mengakui bahawa orang Islam mengakui tauhid rububiyah, Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan dan segala-galanya, maka tidak harus kita mendakwa mereka bahawa orang Islam ini tidak beriman dengan tauhid uluhiyah, tidak menganggap hanya Allah saja yang berhak disembah. Ini keliru. Kan? Bab kita hanya menyembah Allah semata-mata itu tidak keliru, tetapi mendakwa kononnya tawassul, istighasah, juga tabarruk itu adalah bercanggah dengan uluhiyah, itu adalah dakwaan yang batil. Li'anna al-fardhu annahuma mutalaziman wa kaifa yusbitul malzumu yasbutul malzumu ma'antifa'il lazim. Macam mana boleh berlakunya yang dilazimi sedangkan yang melazimkan itu sudah terbatal, sudah ternafi. Waqad tasadda ahlul ilmi li raddi hadzal qaul. Jadi para ulama telah menolak pandangan yang batil ini, wa bayyanu fasadahu, dan telah menerangkan kerosakan akidah sebegini. Wa annahu qaulun batilun la dalila alaihi, dan ia adalah pendapat yang batil yang tidak disokong oleh dalil Quran ataupun hadis ataupun pandangan salafus soleh, tidak disokong. Wa anna kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yutraku ila Nabi SAW. Jadi kalau kata ini pandangan Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taimiyah, maka disebutkan di sini bahawa setiap orang itu boleh diterima pandangannya dan boleh juga ditolak kecuali apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Taimiyah walaupun beliau seorang yang alim, tapi tidak berarti beliau itu maksum ya, tidak boleh tersalah ataupun tidak boleh tersilap. Next insya-Allah kita akan menyambung ya di muka surat 103. 103 kita akan membincangkan pula tentang kekeliruan yang berlega dalam isu ayat-ayat yang muhkamat berbanding dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa asin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.